Baik. Baik, ayat ni dia mula dengan summa. Apa makna summa ni maknanya kemudian. Baik, kita cerita sikit tentang summa ni. Jadi nama ni, dia ni, huruf ni kita gelar dia ataf. Dia ada geng dia huruf apa? Saya tulis bahasa Melayu ni. Huruf ataf. Ataf, ejaan ataf ni ain, ta dengan fa. Fungsi dia ni nak mengikuti huruf yang subjek ataupun predikat yang sebelum. Keterangan sebelum dia nak ikut, dia nak follow ataf ni. Jadi huruf ataf ni ada tiga. Ada tiga. Satu, wa. Ada banyak lagi, tapi saya nak bagi tiga je. Yang kedua, fa. Yang ketiga, summa. Wa, fa, summa ni. Wa ni makna dia apa? Dan. Fa ni apa? Maka. Summa ni? Kemudian. Okey. Syarat dia summa ni, dia mesti ada tiga perkara dalam ni. Ataf ni. Pertama, dia kena ada ni kan. Disebut huruf dia. Satu syarat dia. Syarat-syarat. Satu, dia mesti ada huruf ataf. Huruf ni bahasa kita partikel lah kita kata. Iaitu alat dia. Alat untuk dihubungkan satu tempat tu. Sebab tu dia kata huruf ni apa? Kata sendi kan. Nak hubung antara jalinan dan antara peha dengan, betul tak? Betis ni kan. Dia ada sendi di antaranya. Itu kata sendi, ni fungsi dia. Jadi kena ada sendi ataf ni dulu. Kedua, dia kena ada disebut maktuf alaih. Apa dia? Maktuf alaih. Salin je lah. Iaitu yang dihubungkan ke atas dia. Nanti kita buat contoh. Maktuf alaih, yang hubungan dia, hubung kait dia. Yang ketiga, maktuf saja. Maktuf, penghubung je lah yang dihubungkan tersebut. Semua mesti ada macam tu. Contohnya kita buat macam ni. Zaid Ja'a Zaid wa Khalid. Kan? Wa Khalid. Maksudnya apa? Zaid datang dan Khalid. Jadinya mana huruf dia? Wa. Maktuf alaih dia mana? Zaid. Faham? Maktuf dia mana? Kha. Faham tak? Jadi tiga benda ni ada. Ni huruf dia. Ni maktuf alaih dia. Ini yang ikut tu. Okey, macam itulah. Tiga. Sekarang ni kat sini, ni huruf dia kan? Mana dia yang maktuf alaih? Maktuf alaih dia kat mana? Dia syarat dia ni ataf ni, kalau ni dia mesti ada tiga kan? Tiga ni. Ini sendi dia. Ni yang dia dikaitkan dengannya ke atasnya. Dan ini yang perkaitan dia. Dia tadi Zaid, telah datang Zaid. Okey, Zaid. Jadi cukup satu ni cukup lah. Tapi dia nak ada satu perkaitan. Jadi dia letak apa? Wa. Jadi dan wa ni lah perkaitan ke atas ni. Wa ni dia nak linkkan sesuatu selepas dia ke atas Zaid. Apa dia? Khalid. Okey, faham? Okey, sekarang ni summa ni dia nak kaitkan dengan ni kan? Ke atas siapa?
Tawallaitum kepada siapa nak? Kepada antaranya tattaqun lah, tengok ayat sebelum. Betul tak? Jadi sepatutnya kamu takwa kan? Betul tak? Sepatutnya kamu takwa. Betul tak? La'allakum. Sepatutnya kesan bila ikat perjanjian, kesan nampak gunung, kesan nampak apa semua, sepatutnya apa? Menjadikan seorang tu takut ke ataupun relax je? Kan? Sepatutnya kan? Tapi apa berlaku? Nampak tak? Kemudian, jadi apa fungsi kemudian ni? Jadi kemudian dia adalah dipanggil tertib. Dia kemudian dengan fa ni berbeza. Urutan dia ni. Kemudian ni fungsi dia apa? Urutan terpisah waktu. Kita kata macam itulah, ni bahasa saya ni. Cuma ni fungsi dia tertib, bahasa Arab je ni. Lil infisal. In ada nun infisal. Saya je balik. Madam ni. Tak apa. Tertib lil tak apa. Infisal. Maksudnya apa? Waktu urutan terpisah waktu lah. Kalau fa ni sebut urutan sambungan sambungan waktu dia. Contohnya saya buat ayat yang sama ni. Ja'a Zaid Ja'a Zaidun fa Khalidun. Apa maksud dia? Zaid telah datang, seterusnya Khalid pun datang. Faham? Lepas masa Zaid datang, terus lepas tu Khalid datang. Cepat tak? Cepat. Ni nama dia apa? Tertib lil ittisal ni. Tertibu lil ittisal. Lalu dia waktu dia berlain tapi dia bersambung. Dia tak pisah waktu tu. Faham? Tak ada apa-apa. Lepas tu baru datang. Tak. Lepas dia datang terus. Faham? Kalau kita tukar Ja'a Zaidun summa Khalid. Macam mana? Ni ada apa? Terpisah Zaid datang mungkin sejam lepas tu baru Khalid dah. Faham tak? Itu beza kan? Ni nama dia Al-Fu'ah Ataf. Dapat? Boleh tak kalau tanya soalan boleh jawab dah ni? Apa dia? Wow ni? Mana? Ni. Fa. Urutan sambungan waktu lah. Sambungan waktu dia sambung Dia tak ada, faham? Datang terus sambung. Faham tu namanya ittisal. Wasal kan? Ittisal. Kan dulu bila kita baca hamzah apa dia? Sebab apa? Daripada satu kalimah sambung ke kita pisah? Berhenti. Sambung kan? Itu maksud dia tu. Jadi bila fa ni maknanya waktu ni bersambung. Zaid datang terus sampai. Khalid pun sampai. Lepas tu Roslan pun sampai. Macam itulah. Sampai kan? Terus. Tapi kalau summa lambat. Terpisah. Waktu dia ada selang. Mungkin lama ataupun kurang sikit. Macam itulah. Boleh faham? Wa ni apa? Wa ni ada banyak makna. Wa ni dia umum. Satu wa ni wa ni pun penting juga. Kalau
dia ada makna tertib ni, sambungan waktu, dan dia ada makna bersama. Contohnya ni, kalau tengok Khalid ni kan, Ja'a Zaidun wa Khalid. Kalau Zaid ni baris apa ni? Fathah. Maknanya apa? Ni seiringan. Zaid dan Khalid datang bersama. Beza dia kat mana? Khalidan dia baca macam ni. Bahasa Arab macam tu lah. Hebat tak bahasa Arab ni? Faham? Kalau saya baca Ja'a Zaidun wa Khalidun, maknanya apa? Zaid datang dan Khalid pun datang. Kan? Zaid datang dan Khalid pun datang. Okey. Tapi kalau saya baca Ja'a Zaidun wa Khalidan, Zaid datang bersama Khalid. Beza dia baris apa? Boleh atas ni. Kena tengok kat situ. Faham? Itu je. Membezakan makna dia. Zaid bersama-sama dah. Boleh ni. Ingat ayat ni. Cuba ingat. Ja'a Zaidun wa Khalidun. Ja'a Zaidun wa Khalidan. Faham? Faham Yang waw ni di ma'i lah. Jadi mansub. Okey. Kalau ada satu lagi wa. Wa ni, ni. Kalau ada imma. Okey, ingat saya tulis secara rumus dia lah. Jadi makna wa ni, satu ni makna wa. Wa ni, jadi makna pertama dia dan. Okey. Makna kedua wa, apa makna dia? Bersama. Makna ketiga dia, makna wa ni yang ketiga, pilihan. Maknanya perpilihan. Cuba buka surah 76 ayat 3. Bila ada imma wa tu. Wa bila ada sebelum ni ada perkataan imma. Ada tak ayat tu? Surah 76 ayat 3 ada insan. Ni makna wa Imma dia. Tu nama dia takhyir. Surah Al-Insan. Apa ayat dia? Inna idainahus sabila. Semuanya kami telah tunjukkan kepada dia jalan. Kami dah tunjuk jalan. Kemudian imma syakiran wa imma jadi sama ada syukur. Wa tu apa? Wa tu kita boleh kata atau dia memilih untuk kufur. Wa tu dia, nama dia ada pilihan. Yang kita panggil ni takhyir, ikhtiar. Ikhtiar, faham? Ikhtiar. Boleh pilih. Kamu pilih nak kafir ke nak syukur. Kamu pilih nak kufur ke nak syukur, kamu boleh pilih. Dua kat situ fungsi dia inilah, faham? Memilih tu, pilihan. Dia antara dua tu. Dia bukan tertib, faham? Dia dan dia tak ada. Dia salah satu. Sama ada ni atau ini. Boleh? Imma ja'a Khalid wa Zaid. Faham? Sama ada Zaid datang ataupun Khalid datang. Mana satu? Pilih kamu nak yang mana. Macam tu lah. Itu fungsi ni lah. Yang ini disebut apa? Bersama ni ma'iyah. Ma'iyah. Yang ni dan ni tertib. Tertib. Kita biasa guna bahasa kita tertib. Betul lah, urutan lah maknanya. Tertib. Okey, untuk ni ini wa ni apa contoh ayat? Kita ambil satu contoh ayat lah wa ni. Surah
2 ayat 19 ada. Ataupun ayat awal tu apa? Surah 2 ayat khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala wa tu wa apa? Tertib. Surah apa tu? 2 ayat 7. Boleh jadi contoh. Ni wa tertib. 2 ayat 7. Nampak tak? Allah ni dia kunci mana dulu? Kita boleh ikut urutan. Faham? Allah kunci mana dulu? Cuba buka ayat yang ke-7, surah 2 ayat 7. Semua sebab ayat awal-awal senang sikit, kita familiar sikit kan. Saya ambil ayat yang kita biasa baca. Semua ni sini hafal dah surah Baqarah kan? InsyaAllah. Yang awal-awal tu saya sama kan, baca. Apa orang kata? Khatamallahu ala. Itu tertib pertama. Nampak? Orang-orang yang hati dia tak boleh dapat hidayah langsung, dan Allah kunci pertama apa? Sebab apa Allah kunci hati dulu? Sebab bila kata Allah kunci ini dulu, maknanya habis dah. Sebab inilah dia punya pintu utama. Kan? Kalau kunci mata lagi, kan, buta ke telinga ke, ini masih terbuka, dia boleh masuk lagi. Tapi dia punya pintu paling utama dalam ni, sebab apa? Daripada sini nak masuk sini kan? Sini tutup dulu. Maknanya ada kemungkinan tak boleh lagi dapat apa-apa. Habis, tak ada. Hati dia yang ini sumber utama dah hilang, dah tak ada lenyap dah. Jadi tengok Allah bagi susunan tu. Khatamallahu ala. Cukup dah habis dah. Allah tambah lagi wa ala. Lagi. Langsung tak ada peluang cerah dah. Lagi? Ghisyawah kan? Nampak tak tertib dia? Okey tu. Kalau yang bersama ni kita tengok dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke 36. Ni contoh yang ni. Nak tengok ni saya beritahu tuan kan. Surah 5 ayat 36. Kat situ ada makna wa tu bersama makna dia. Bila kita terjemah kita nampak lah makna dia kena yang macam ni. Cuba tengok. Surah 5 ayat 36. So kita jangan pening-pening, kita ambil sebagai contoh je. Itulah Nahu ni dia ambil contoh supaya dipegang dulu kat situ. Ayat 36. Ni antara makna dia lah. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu, kalaulah ada bagi mereka tu bersama apa yang ada di bumi, seluruh bumi ni semua milik mereka. Wa mislahu, wa ni juga boleh makna dia bersama lah. Inilah makna dia. Sebab tu ditambah lagi ma'ahu tu. Kalau tak ada ma'ahu tu pun mislahu tu boleh kata bersama dengan yang serupa dengan bumi juga. Maknanya bila 2 biji bumi ni dia punya. Dia 2 biji bumi ni siapa punya? Dia punya. Kalau dia dah nampak azab, dia akan buat apa? Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Dia tak nak 2 biji ni pun. Sebiji, bukan sebiji, 2 biji bumi ni dia punya pun dia tak nak. Untuk selamatkan diri kat azab, dia sanggup gadaikan. Bayangkan. Bayangkan bila takutnya orang yang ada lihat azab ni, kalau dia bumi ni dia berkuasa 2 biji bumi dia punya pun dia apa? Sanggup gadaikan untuk selamat azab. Bayangkan. Kita sanggup tak gadaikan sebiji rumah itu? Kan? Ini Allah kata ni gambaran dia. Bila tak lihat azab, dia tak rasa lah. Allah kata kalau kamu dah lihat azab, kalau kamu ni bukan sebiji rumah,
Bukan 2 biji rumah, bukan 3 biji kereta kamu punya. 2 biji bumi ni kamu punya pun kamu tak akan nak ambil. Kamu tak akan heran. Sebab kamu takut tengok azab tu lebih dahsyat daripada apa? Nikmat kamu dapat 2 biji bumi ni. Bayangkan, punya dahsyatnya azab Allah. Kan? Kita kena fikirkan sama-sama. Sebab tu Nabi kata apa? Ittaqillah walau bisyikit tamrah, dia kata. Oleh itu takutlah kepada Allah, takwalah, jaga diri kamu daripada kena azab. Walaupun kamu hanya ada separuh kurma aja. Bernilai separuh kurma tu kalau kamu pandai menyebabkan kamu boleh selamat daripada azab Allah. Begitu sekali Nabi kata. Ni kalau bukan separuh kurma ada 1,000,000 kurma. Kalau tak pandai juga tak tahulah dia kata. Kan? Jadi di sinilah Allah kata apa? Ma tuqbalu minhum. Tak ada faedah, dah tak ada terima pun, tak ada nilai pun di sisi Allah. Walahum azabun alim, dan mereka akan tetap dapat azab yang pedih. Okey, ni apa? Ma'iyah tu lah. Pilihan tadi surah apa? Ni Okey. Ini untuk wa. Untuk fa. Contoh untuk fa, ambil satu ayat. Semua saya bagi dalam Quran satu contoh. Faham tak? Apa ayat dia? Kita buka surah 2 ayat 18. 2 ayat 18 kan? 2 ayat 18. Senang sikit. Cuba tengok ayat tu, kita tengok makna fa yang kita dah belajar ni kan. Jadi Allah kata orang-orang ni orang-orang munafik lah. Summun bukmun umyun. Mereka ini apa? Pekak, bisu, buta. Lalu bila akibat daripada itu semuanya apa berlaku? Fahum lah. Apa makna dia? Kita terjemah macam mana tu? Serta-merta bila macam ni apa dia? Memang tak dapat hidayah langsung. Layat drastiknya mereka tak akan dapat petunjuk. Bila dah apa? Pekak, bisu dan buta secara serta-merta, tahu? Kan? Fahum la yarji'un. Serta-merta dengan drastiknya mereka tak akan dapat kembali kepada kebenaran. Faham? Kan nampak makna dia tu berbeza kan? Kalau kita kata apa? Lalu kan? Bila kita faham dia punya maksud yang bersambung tu maknanya secara pantasnya, itu keadaan. Okey. Summa pula, summa. Summa ayat apa kita nak? Surah 2 ayat 28. Asal tu. Surah 2 ayat 28. Summa. Ada banyak summa kat situ kan? Cuba tengok Allah kata dulu. Surah 2 ayat 28 pula. Summa. Sekarang ni dah dapat tak beza di antara makna-makna ni sikit? Wah ni pun kan? Dapat kan? Terjemahan berbeza makna tadi. Okey. Jadi bukan semua wah dan je. Kan? Bukan fa tu maka bukan? Faham? Jadi kita tak dapat the essence of meaning tu kan? Tak dapat dia punya intipati makna. Itulah penting tu, tadabbur tu. Dengan bahasa Arab tu. Okey. Tengok summa pula. Ni Allah kata, kaifa takfuruna billah. Macam mana kamu boleh ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal waw ni satu lagi hal. Ini saya lupa nak beritahu. Boleh tambah lagi satu hal. Waw ni maknanya apa? Waw ni maknanya wal hal. Waw ni maknanya apa? Wal hal Dan dia makna Arab dia haliyah. Waw ni sebut haliyah. Waw hal. Wal hal kita terjemahkan. Okey, padahal kamu dulunya mati, iaitu tidak dilahirkan ke dunia lagi, matilah. Summa ahyakum. Nampak? Fa ahyakum. Kan? Fa ahyakum sebab apa? Fa.
Kita lahir kat dunia ni boleh jangka tak? Dia tiba-tiba kita ada wujud kan? Tiba-tiba. Dia bukan ada rancangan melalui kita, tapi Allah. Rancangan Allah ni baik, tak tahu. Betul tak? Bila masanya seorang yang bernama sekian-sekian akan keluar, kan? Tak tahu. Jadi lalu tiba-tiba Allah yang jadikan kita wujud dalam perut ibu kita. Fa'ahyakum. Kemudian summa yumitukum. Nampak tak? Summa pula apa? Ada masa yang jangka waktu, dia terpisah lama kan. Lepas kita hidup apa? Ada jangka masa akan mati. Summa yumitukum. Kemudian mati serta-merta ke bangkit? Mungkin ada yang dah mati berjuta-juta tahun baru dia bangkit, kan? Bahkan kiamat nanti semua akan mati dan ada tak senggang waktu? Berapa? 40 masa lepas tu barulah. Faham? Dalam hadis tentang kiamat ni, lepas semua hancur, adakah terus kebangkitan berlaku? Tak, ada waktu 40. Tak tahu 40 hari ke 40 tahun ke, tak tahu. Faham? Lalu Allah tanya, limanil mulkul yaum. Sekarang ni milik siapa? Semua senyap sebab makhluk semua dah tak ada dalam jangka masa tu. Nampak tak? Maknanya summa lah. Bukan terus tiba-tiba serta-merta kita hidup. Kebangkitan berlaku tak? Faham summa yuhyikum. Lepas tu, lepas dah bangkit, serta-merta ke terus semuanya akan kembali sama ada ke syurga atau neraka, ke ada perjalanan yang panjang? Nampak tak? Jadi sesuai tak dengan summa penggunaan dia? Sebab apa? Urutan terpisah waktu. Nampak pemisah-pemisah di antara waktu tersebut, kan? Summa yuhyikum summa yumitukum summa ilai turja'un. Nampak tak perbezaan tu tiga? Begitulah hebatnya partikel ni saja summa je kita faham. Dia punya ulasan tu boleh jadi panjang, kan? Begitulah Quran ni. Jadi satu saya kata, jadi sekarang ni kat sini maknanya mereka lepas mereka Yahudi ni, kan, golongan ni, lepas mereka dapat perjanjian, adakah serta-merta mereka secara pantasnya tak ikut? Tak. Ada waktunya. Taat lama-lama dia akan sebab itulah itu tandanya apa? Berlakunya dia tak istiqamah. Itu pentingnya istiqamah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, kita ni bila kita dah ikat perjanjian dengan Allah, kita kena usaha nak fahami dia dan ikrar kan tadi. Dan kita kena apa yang paling sukar? Istiqamah. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebutkan, saya padam boleh dah dapat kan? Hadis yang pendek ni. Ni. Jadi bila kita tadi dapat ayat yang sebelumnya, kita dah awak ikat perjanjian semua, dan kita yang itu selesai dah. Yang lebih berat yang kedua. Seperti Nabi kata, apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, bagi tahu aku satu kalimat yang lepasnya aku tak akan tanya lagi dah kepada siapa lagi dah, dan aku tak akan aku akan pegang terus dengan kalimat ni saja, cukup sebagai bekal aku, dia kata. Seorang sahabat ni, nama dia, saya tak ingat lah nama dia, saya ingat nama dia Sal ke? Tak ingat nama dia tapi sahabat ni satu-satunya hadis yang diriwayatkan hadis tu je. Memang betul lah apa yang dia kata tu. Dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, bagi tahu aku satu kalimat yang lepas kau bagi tahu aku tak akan tanya lagi dah kepada siapa-siapa pun, dan aku akan pegang terus dengan kalimat ni. Lepas Nabi pun bagi tahu kalimat tu. Dan memang betul-betul pun satu hadis dia tu je. Lepas tu dia tak tanya dah, dan dia pegang betul-betul. Apa Nabi kata? Kul. Apa dia? Kul aman tu billahi. Tengok ada kaitan ni. Summas takim. Ni kalimah. Cuba kita baca. Ini satu kalimat yang kalau kita pegang betul-betul kita selamat. Baca. Qul amantu billah tsummas takim. Jadi apa dia? Ucapkanlah
Aku beriman kepada Allah. Kemudian ni ada masa kan lama ni, tetaplah pendiri, ya, istiqomah lah dia kata. Kemudian istiqomah lah. Sebab apa? Summa ni waktu dia panjang. Kamu tak tahu sampai bila kamu boleh beriman kepada Allah kalau kamu tak istiqomah. Sebab summa ni ada waktu tu. Kamu akan diuji ni. Sekarang kamu boleh kata saya beriman, lepas ni nanti. Jadi apa dia punya kunci dia? Istiqomah. Wah, ni yang payah. Betul tak? InsyaAllah. Cantik kan? Bila kita faham partikel ni, oh yes, tepat tak? Tepat lah. Faham? Ada juga dalam satu riwayat lain, fas takim. Sama juga. Lepas kita dah dakwa beriman, cepat-cepat apa? Serta-merta kekalkan. Serta-merta kekalkan. Betul tak? Sama juga. Dua-dua boleh. Qul amantu billahi summas takim pun boleh. Sebab memang kita tak tahu sampai bila ni, kena kekalkan. Ataupun kita jangan tangguh. Qul amantu billahi fastaqim lah. Jangan tangguh-tangguh. Teruslah kekal. Teruslah usahakan. Jangan tangguh tak? Oh, sama tak? Boleh dua-duanya. Masya Allah. Boleh faham ini untuk kalimah apa ni kita bincang? Summa. Okey. Summa sajalah. Yalah. Kan, alang-alang kita nak bincang kan, kita jumpa kalimah ni mahal ni. Saya suka sebab mahal. Quran ni satu kalimah pun dah cukup mahal nilainya. Itu kita kena hargai. Okey, tawallaitum. Saya boleh padam semua ni. Summa tawallaitum. Alamak, dah salin Hadi ni. Jadi summa tawallai. Tawallai ni berapa perkataan apa? Okey, tawallai ni dia asal dia daripada dia tafa'ala ataupun dia punya wazan dia tawalla. Okey, dia ada makna istilah dia. Asalnya makna tawalla ni, salin sikit nanti saya terjemahkan. Baru ini syai' wal i'radu bil jismi. Okey, ini maksud tawalla. Asal makna dia. Makna asal dia. Cuba baca. Al-idbaru anis syai' wal i'radu bil jismi. Apa maksud dia? Iaitu membelakangi sesuatu. Faham? Membelakangi sesuatu dengan cara membelakangi dengan tubuh. Itu maksud dia. Ni kita borak dengan ni kan. Siapa ni? Saya pusing belakang. Dekat belakang. Itu tawalla. Boleh faham? Berpaling lah. Paling sampai ni belakang tubuh. Boleh faham? Itu maksud tawalla. Asal dia. Tawalla itu antaranya. Itu dalam tafsir Qutubi, dalam tafsir Syaukani dan semua banyak lah. Kemudian sekarang ni dia dimaknakan dengan kiasan. Ulama kata dalam ni apa dia? Dia berpaling ni semua sesuatu, asalnya kan sesuatu. Jadi dia letak kepada apa? Berpaling daripada
tauhid. Membelakangi tauhid. Membelakangi tauhid dengan hati dan tubuh sekali. Membelakangi sunnah. Membelakangi apa dia? Perintah. Apa tu? Syariah. Syariah. Ini sebab 3 benda. Kiaskan kepada tadi sesuatu benda apa saja umum, tu asalnya sunnah. Membelakangi tauhid, sunnah dan juga undang-undang syariat. Itu tawalla. Yang termaktub dalam apa? Kitab Allah lah. Faham kan tadi sebelum ni, ayat sebelum perjanjian dia kan, Allah bagi Taurat kan, perjanjian dia kena ikut Taurat kan. Itu semua ada, semua benda ni. Agama kita ni ada. Dan kesimpulannya apa dia? Semua ni adalah ad-din. Ni adalah agama. Din. Faham? Sebab itu dalam surah 2, contoh tawalla itu. Tu kat surah 2 ayat 101. Tengok Allah beri gambaran. Allah kata apa? Zuhur kat punggung. Apa yang mereka letak kat punggung? Kat belakang dia. Buka surah 2 ayat 101. Jadi ya Allah kata walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'hum. Dan setiap kali ataupun tak kala datang kepada mereka seorang rasul. Mana-mana rasul pun datang. Dahulu pernah datang Nabi Musa dan seterusnya para nabi. Nabi Isa lah sekali, kemudian Nabi Muhammad. Semua nabi datang, setiap kali datang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada ajaran mereka yang dulu tu, yang mereka telah selewengkan. Apa yang mereka buat? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Apa nabadha? Lempar, campak. Dia campakkan. Telah mencampakkan segolongan daripada orang-orang yang dulunya diberikan kitab. Maknanya orang ni dia tahu tentang kebenaran, dia tahu. Tapi dia pergi campak. Campak kat mana? Dan Allah ketegaskan campak apa yang dia campak? Dia campak kitab Allah. Nampak tak Allah kata? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba. Apa yang diberi kitab? Kitab apa? Kitab Allah dia campak. Kitab lain tak campak. Faham? Kitab siapa tak campak? Faham? Kitab ulama dia tak campak. Kitab Allah yang dicampakkan. Kita kena jaga-jaga. Jadi apa berlaku? Dicampak kat mana? Wara'a. Tu berpaling. Campak kat mana? Kat belakang. Sepatutnya kitab Allah duduk mana? Salah satu nama Quran apa? Salah satu nama Taurat apa? An-Nur. Betul tak? An-Nur. Bila kita jalan dalam gelap, kan? Dalam gelap ni, kita suruh belakang boleh jalan tak? Suruh lampu suluh kita buat macam ni. Tu jalan boleh? Kita suluh kat mana? Depan ke suluh kat muka kita? Depan. Jadi cahaya mesti ada kat depan ke kat mana-mana? Kat mana? Depan baru boleh jalan kan? Sekarang ni Quran kita sepatutnya letak kat mana? Quran ikut cara kita ke kita ikut cara Quran? Ya, itu cahaya. Baru Quran jadi cahaya. Betul tak? Kena faham tu. Jadi sekarang ni mereka duduk kat mana? Bukan kat tengah pun, bahkan dekat. Ya Allah. Macam mana tu? Begitulah dahsyatnya. Diletak kat belakang. Jadi ka'annahum la seolah-olah Allah kata apa? Mereka ni diutul kitab. Ada ilmu sepatutnya. Tapi bila mereka buat macam ni, mereka jadi bodoh. Jahil langsung. La ya'lamun. Begitulah. Kita juga orang umat yang ada apa? Umat yang ada apa? Umat Islam. Umat Islam apa pegangan dia? Quran. Tapi bila dia sendiri letak Quran dia kat mana? Akhirnya dia jadi macam umat yang bodoh ke pandai. Tiba-tiba umat lain yang tak ada kitab ni nampak macam lebih
Akhirnya kita pula ikut siapa? Yang kita anggap pandai tu. Sepatutnya kita yang ada panduan yang paling hebat kat sini, tapi kita tak pandai. Nampak tak? Jadi beginilah masalah dia. Inilah berlaku pada siapa? Umat terdahulu. Rugilah kita. Jadi itu satu hal. Kemudian cuba tengok lagi dalam surah At-Taubah ayat 76. Surah 9 ayat 76. Jadi kita ni manusia ni yang Allah ibaratkan berpaling daripada apa? Kurniaan Allah, Quran ni, petunjuk Allah tadi. Surah 9 76 tu ada makna i'rad, berpaling kan? Apa Allah kata? Falamma atahum min fadli. Dan ketika Allah memberikan pada mereka sebahagian daripada fadlih. Nanti kita bincang fadlih ni apa, kurniaannya. Bakhilu bih. Lalu mereka apa? Bakhil pula. Apa bakhil ni? Bakhil ni ada banyak Bakhil apa? Al-ilm, al-malah. Bakhil ilmu dan bakhil al-harf. Betul tak? Sebab itu man su'ila an ilmi alimahu. Nabi kata, siapa yang ditanya tentang ilmu yang dia tahu, summa katamahu, apa dia? Lalu dia sembunyikan, kedekut. Dia tak nak beritahu, ada kepentingan. Kan? Dia sembunyikan. Apa berlaku? Uljimal yaumil qiyamah bilijamin min dipasangkan kekangan ni. Uljimat tu apa dia? Kuda punya tu kan, kuda mulut dia tu kan. Tapi daripada api kat mulut dia. Pada hari kiamat nanti dia ada tu daripada api kat mulut dia. Itu nanti orang yang macam tu. Dikekang mulutnya dengan kekangan tu. Kan? Daripada api neraka pada hari kiamat. Jadi orang yang macam mana? Yang sembunyikan kebenaran tak menyampaikan. Bila ada benda yang dia tahu tapi dia duk diam je, sebab nanti kan dia tak ambil risiko pun. Faham? Sebab apa? Nak jaga kepentingan. Tadi kita dah baca dah, nanti bila ke hari kiamat, kalau orang tu ada berapa biji bumi? 2 biji pun dia tak nak. Tapi sekarang dia tak nampak benda tu. Sebab tu dia apa? Demi kepentingan yang sikit, yang tak sampai pun 2 biji bumi pun dia nak jaga semata-mata. Dia sanggup apa dia? Tutup kebenaran ni kan, tak nak sampaikan. Tapi nanti tengok Allah gambarkan, kamu nanti nampak hakikat, nanti kamu nampak neraka tu, kamu ada 2 biji bumi pun kamu tak heran. Sepatutnya lah. Itu hanya orang yang dapat, orang beriman je. Faham? Begitu Allah nak beritahu. Jadi itu contohnya Allah kata, ni sembunyikan ilmu satu. Satu lagi kedekut. Ini kan hadis minggu lepas kan kita belajar kan? Hadis yang 2 orang yang kita boleh hasad. Apa dia? Orang yang Allah beri dekir lalu dia ajar siang malam, kita kena lumba. Ataupun orang Allah beri harta dan dia sumbang pada jalan Allah siang malam. Ni. Tapi yang golongan ni apa? Dia kedekut dengan rahmat Allah ni, kunaan Allah pada dia. Allah beri dia dari dua sudut ni. Ada orang Allah tak bagi harta, Allah bagi dia ilmu. Dia kedekut. Ada orang Allah tak bagi dia ilmu, Allah bagi dia juga dia tak gunakan. Jadi dia kena saling. Yang ini apa dia? Curahkan ilmu pada ni, supaya dia gunakan harta dia ke jalan yang benar. Faham? Kuat tak kalau 2 ni bergabung? Kuat lah. Tengok Nabi kan, ni dua golongan ni lah, sahabat yang kaya kan, Nabi ada ilmu kan. Tengok macam mana jadi hebat tak Islam? Hebat. Tapi bila golongan ni memisahkan diri daripada ni, yang ini pula menyembunyikan pula demi kepentingan, apa jadi? Punah lah, hancur lah institusi agama. Betul tak?
Begitulah. Sebab tu Nabi memang bagi hadis tu untuk kita gairah, untuk berlumba-lumba sama ada dua benda yang kita mampu buat. Siapa yang mampu ini, jangan lupa, jangan tinggalkan golongan supaya apa, dia dapat gunakan harta dia dengan cara yang betul, dengan ilmu yang benar. Okey. Contohnya Allah kata golongan ni yang berpaling ni 976, kita sambung ayat tu. Sambung ayat tu. Jadi watawallau wahum watawallau, dan dia berpaling, dan dia apa dia? Membelakangkan. A'rid, faham? Membelakangkan kurniaan Allah ni. Apa kurniaan Allah yang paling besar? Quran lah. Betul tak? Quran. Zalika fadlullah. Cuba tengok dalam surah 10 ayat 58. 10 ayat 58. 10 58. Tadi 976. 76. Dah. Watawallau wahum. Oh, kekangan. Itu hadis. Saya tulis hadis tu. Sekejap. Hadis tu hadis. Riwayat itu dalam muttafaqun alaih dia. Sahih Muslim, Bukhari ada, salah. Boleh cari. Dia Nabi sebut man su'ila an ilmin alimahu summa ataupun fakatamahu ataupun summa lah, saya suka pakai summa katamahu uljima yaumal qiyamah bi ijamin minan nar. Cuba terjemahkan. Man, siapa man? Barang siapa yang Su'ila ni sama ada dia bukan mesti kena tanya tak? Faham? Dia tuntutan. Sebab pertanyaan ni dia kadang-kadang dia keperluan. Faham? Su'ila ni dia bukan sekadar pertanyaan, dia keperluan. Faham? Bila ada benda yang dijahili dan benda tu adalah satu keperluan yang menyebabkan orang akan buat rosak, dan dia kena beritahu, kan, wajib menyampaikan. Itu maksud dia. Bukan mesti tunjuk tanya pertanyaan, kan? Ini kita boleh kait dengan hadis apa? Man ra'a minkum munkaran, kan? Siapa yang lihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadi, dia kena atasi dengan kuasa yang dia ada. Kalau dia tak mampu, dengan lisan dia kena tegur. Kalau tak mampu, dengan hati dia tak suka, jangan participate dengan golongan tu. Itu tiga tahap. Tapi yang last sekali tu dia tak participate pun, dia golongan paling apa? Paling lemah iman. Itu paling lemah iman tu. Faham? Tiga tu maksud dia. Jadi siapa yang bila ditanya ataupun diperlukan, dia lah, sebab dia ada benda tu, dia tahu, tapi dia tak buat apa-apa, dia biarkan saja, dan dia hidup untuk apa? Konsep hidup ni macam pantun kita, tak nak jaga tapi kan contohnya. Itu bukan konsep Islam tu. Nabi ajar macam tu tak? Tak, Nabi kata afsyus salam, Nabi suruh bagi makan, itu kan, dan Nabi suruh tegur, Nabi bagi hadis tu. Faham tak? Jadi yang sedangkan apa? Siapa yang ditanya tentang satu ilmu, alimahu, yang dia tahu lah benda tu. Sama ada dia ada kuasa, dia boleh tangani, dia boleh cakap. Summa katamahu, lalu kemudian dia
Sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Allah sebut dalam Quran ni, ayat-ayat ni. Nanti saya bagi ayat, dua ayat ni. Yang dua ayat macam tu. Disembunyikan sebab apa? Jadi uljima, apa uljima ni? Lajim. Lajama tu ni lah kekangan ni. Kuda tu ataupun haiwan-haiwan pacuan. Uljima yauman. Jadi kenapa Nabi pakai ni? Satu, bukan sekadar api neraka tu. Itu memang daripada api benda tu. Tapi bila kuda tu, walaupun hebat mana pun, bila dia kena dengan pacuan ni, dia boleh buat apa? Dia boleh tak nak ikut suka dia? Tak, dia akan ikut tuan dia, walaupun tuan tu hakikatnya lemah daripada dia. Tapi kerana dia kekang tu, tarik kiri kanan kan. Bayangkan dalam neraka dengan api macam tu. Ya Allah, dahsyat. Dahsyat tak? Siksaan ni kita. Tu Allah bagi amaran. Nabi bagi amaran. Jadi pada hari kiamat nanti, bilija mim dengan kekangan daripada api. Ngeri ya. Tak boleh nak bayang. Jadi disembunyikan ayat dia. Kenapa disembunyikan? Dalam hadis Nabi yang lain. Dah dapat terjemah tak? Nanti Puan Aisyah kongsi lah. Ada dah. Ada dalam buku tu. Buku hadis ni. Sama tak matan dia? Sama kan? Hadis riwayat siapa? Di bawah? Ada beritahu kan? Tak dapat? Sunnah At-Tirmizi kan? Jami' At-Tirmizi pun ada. 2649. Ni Jami' Al-Tirmizi boleh, Turmuzi boleh ikutlah kita nak baca yang mana. Berapa nombor dia? 2649. Tahqiqnya sahih tak? Sahih kan? Kata Abu Isa apa? Abu Isa dia kata tak? Hadis Hasan. Boleh pakai hadis ni Okey. Jadi maksud dia summa kata mahu ni apa? Gua buka dalam hadis Nabi lagi. Ini maksudnya orang yang mengutip dunia demi akhirat. Mengutip dunia dengan pakaian akhirat. Iltamasat dunya bi amalil akhirah. Faham? Iltamasat ad-dunya ad-dunya bi amali al-akhirah. Ni dalam hadis yang lain lah. Apa dia maksudnya? Dia mengutip dunia tapi menggunakan apa? Amalan. Faham? Begitu keadaan dia. Dalam surah 2 ayat 159 dulu. Inilah ayat-ayat dia. Tadi saya suruh buka surah 1058 kan? Fadlu, kesabarlah Sekarang ni ya, bincang yang ni lagi. Tadi Haji tanya hadis ni kan. Surah 2 ayat 159. Orang yang menyembunyikan ni. 2159. Sorry. Share. 159. Okey, ni yang pertama, ayat pertama. Saya bagi dua ayat yang sama macam ni. Terang hadis ni lah. Okey, dapat? Tengok Allah kata apa? Perhatikan sama-sama, masya-Allah. Dia kutip habuan dunia tapi dengan pakaian agama. Ini. Tak ada, ini sebahagian hadis untuk kita kaitkan kenapa dia sembunyikan semata-mata untuk dunia tadi. Sebab tu akhirnya dia faham. Dia jual agama dia demi. Maksud jual ni dia bukannya jual macam apa tahu jual. Menyembunyikan kebenaran tu jual lah tu. Bukan mesti kita keluarkan, tak. Dia simpan. Dia tak cerita. Itu nama dia jual. Itu jual lah juga. Dia sembunyikan
Kalau saya ceritakan nanti wish, kan? Macam mana saya punya periuk belanga saya, macam tu. Itulah jual sebenarnya. Okey. Tengok ayat ni Allah kata. Innal ladzina yaktumuna. Sama tak katamah kan? Ramai tak yang buat ni? Ramai lah. Waliyazubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi lah, saya pun, kita semua lah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa? Sembunyikan apa? Ma anzalna minal. Apa benda tu? Apa tu? Tentulah Al-Qur'an. Kenyataan dalam ni, agenda-agenda Allah yang suruh kita jadikan ia agenda kehidupan dan sebarkan agenda ni. Tapi tak tersebar agenda ni. Betul tak? Agenda musuh Allah yang banyak tersebar. Agenda yang paling hebat ni tersebar tak? Tak tersebar, tersembunyi, tersimpan dalam ni. Tak ada siapa nak korek dapat. Tak ada siapa pula yang nak dapat sampaikan. Betul tak? Siapa nak sampaikan? Contoh terdekat macam mana? Contoh terdekat kita lah, saya sendiri ke. Saya sendirilah, senang kan. Kalau kita kata orang lain payah pula kan. Saya sendiri, kalau saya belajar Quran dulu kan, saya belajar ya. Saya dulu mula-mula dah berapa tahun, 10 tahun saya belajar kat Ampang kan. Belajar. Saya tak berhenti kerja ke. Sedangkan saya tahu ni, saya dah tahu banyak benda dah ni saya tahu. Saya duduk relax je, saya pergi office ke, tengok ikhtilat orang ke, saya biar je. Tanpa apa-apa kan. Kita belajar, jadi kita jadi apa? Otak ni masa tu jadi biol kan. Yelah, kita jadi pening. Aku tadi baru lepas tegur ayat ni. Tiba-tiba aku nampak depan mata, tak boleh buat apa-apa. Hui, rasa macam mana? Ke tak rasa apa-apa? Tapi kalau kita biar lama, akhirnya benda jadi biasa dah. Betul? Tapi kita kena buat drastik. Qul amantu billah. Tak hafal ni. Qul amantu billah takim kan. Kita dah kata beriman, lalu segeralah tetapkan pendirian apa ya? Contohnya berhenti kerja. Sebab apa? Saya nak mengajar Quran. Betul tak? Dapatlah. Kalau tidak, mungkin kita termasuk ni, kita tahu tapi kita diam je. Itu satu, itu untuk diri saya. Yang lain-lain tu cerita orang lah. Itu dia belajar Quran dapat ilmu yang kena sampaikan. Dengan apa? Dengan ikutlah kaedah kita. Tak semestinya mesti satu ayat. Nabi kata apa? Sembang ke kan? Bayangkan rugi kita. Saya contohnya, kita ada ilmu, kita tahu apa yang Allah sebut dalam Quran. Kita pergi jumpa kawan kita kan? Tapi kita tak keluarkan, dia sembang pasal bola je contohnya. Kan? Dengan benda-benda yang macam mana kita senyap je. Kita tak payah tengok yang besar-besar. Itu cerita lain lah kan. Dengan politik tak payah. Sekarang kita. Apa kita buat? Boleh termasuk tak? Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu kena takut. Sekecil-kecil benda pun akan ambil kira kan. Cuba bayangkan. Cakap. Faham kan? Tengok ayat ni. Kita kena begitulah. Jadi banyaklah benda kan kita nak, memang payah. Itulah dia. Tak tahu macam mana kan. Tapi sahabat dulu pun tak tahu macam mana juga. Ibnu Mas'ud tu siapa? Pengembala kambing. Ibnu Mas'ud macam mana dia dapat ikut Islam? Dia dulu dia pengembala kambing. Siapa nama dia? Utbah bin Rabi'ah ataupun siapa nama? Orang Arab lah. Orang-orang yang memusuhi Nabi lah. Ketua-ketua Arab. Dia gembala kambing orang tu. Dia ni kabilah-kabilah orang miskin je. Ibnu Mas'ud ni. Satu hari dia nampak ada dua orang lelaki datang dalam keadaan penat, dahaga. Lalu dua orang lelaki tu minta kat dia, boleh tak bagi saya susu sikit, ada kambing ada susu. Oh tak boleh, ini kambing ni tuan saya punya, saya semua jaga dia je, pasal kambing saya. Tak, maaf, saya tak boleh bagi. Boleh tak tunjuk saya satu kambing kecil, jantan. Lalu dia pun tengok seorang tu, lelaki tu usap labu kambing kecil tu, kembung ada susu. Keluar susu, dia minum, dia pun bagi dia minum. Dia tengok, dengan baca apa? Bismillah. Siapa yang sebut? Siapa yang buat tu? Rasulullah. Yang saya nampak benda tu. Lalu dia kata, ajarkan saya kalimat ni, Bismillah tu. Lalu dia pun terus follow Nabi. Ni Nabi Abu Bakar masa tu sebenarnya. Dan dia pun masuk Islam. Dia orang yang ke-6 masuk Islam. Kemudian first sekali di Mekah tu, semua orang ni, dia siapa? Pengembala kambing je. Kita siapa ada title apa kat sini? Ada guru, ada apa kan? Dia pengembala kambing, tak ada title apa-apa.
Dan dia kabilah miskin. Apa dia kata? Tak ada siapa pun berani baca tentang kebenaran ni dekat, betul-betul dekat tengah Kaabah tu. Biar aku bacalah. Kawan-kawan kata, janganlah, nanti takut kamu bimbang kau dia apa-apakan. Tak apa, bagi aku pulang sekali. Dia pun baca Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Alamahul Bayan. Dan dia pun kena belasah dengan geng-geng ketua-ketua ni semua. Itu siapa? Ibnu Mas'ud. Baca Quran kena belasah. Kalau kita cakap kena belasah tak? Kenapa tak nak cakap? Kenapa pening? Susah lah. Kan? Kita ada title, ada power kan? Kita ni siapa bukan orang biasa-biasa kan? Kenapa tak gunakan itu untuk ni? Kenapa? Itu pertanyaan tu akan ditanya tu, bukan saya tanya ni sekarang. Betul tak? Begitulah yang kita nak. Ya? Jadi itulah risiko je. Siapa sanggup ambil? Nak dapat penjara dunia ke penjara akhirat? Pilih mana? Kan tadi ada imam pilihan. Kita pilih sekarang. Betul tak? Tapi kita tak sampai macam tu pun. Itu imam besar tu lain lah. Itulah dia. Itulah apa yang kata mujahadahnya orang-orang beriman ni. Kita ada fadlullah, banyak fadlullah kita, betul tak? Fadlullah kita macam-macam, dengan rezeki Allah bagi, dengan title kita ada, kita bukan orang biasa-biasa, orang kenali kita. Tapi kita sanggup tak sekarang ni nak dengan apa yang kita ada, gunakan pula, ubah. Kita dulu ada yang ni, kita gunakan untuk jalan ni kan, sekarang kita nak guna untuk sini. Boleh tak sepatutnya? Begitulah. Itu contoh dia lah. Jadi dia menyatakan berani kan. Begitulah kita juga. Kita bukan nak macam imam tu. Imam tu dia bagi fatwa besar, dia mencakupi seluruh masyarakat besar. Sebab tu dia punya risiko lebih besar. Kita kat siapa? Tak besar mana, tak kena penjara pun. Kat anak cucu kita, anak kita sendiri, saudara kita, lagi kawan-kawan kita, tak ada kena penjaranya. Tapi tetap macam mana? Kan? Begitulah kita nampak. Fikirkan dengan mendalam apa kita nak. Itulah maksud dia. Dan ini dapat apa? Satu Allah nak janjikan satu ganjaran besar kan. Tengok Allah kata, tengok ayat ni, habiskan ayat ni. Jadi Allah kata apa? Siapa yang sembunyikan ni keterangan dan petunjuk ni mim ba'dima bayyanahu lin nasi fil kitab. Setelah keterangan itu diperjelaskan, dah tahu dah kan kebenaran dia. Apa Allah kata? Ulaika, sambung ayat tu, ayat 159. Ulaika yal'anu humullah. Dilaknat ni macam-macam, dilayak, disumpah, dimaki, dicaci, dan bahkan dihina. Laknat ni macam mana tak hina? Dulu kan dekat dunia yang pakai benda ni haiwan. Sekarang siapa yang pakai? Hina tak? Hina. Dulu kuda je pakai, sekarang manusia pakai. Hina tak? Hina. Betul tak? Allahu Akbar. Sebab tu Allah kata apa? Kecuali siapa? Kita tengok ayat sambungan. Illal ladzina, kecuali orang yang bertaubat. Lagi? Wa aslahu, dia baiki diri dia daripada jahil dia ambil tahu sekarang ni. Dulu dia abai-abaikan, sekarang dia islah diri dia. Lalu dia buat apa? Nampak? Wabai. Dan dia memperjelaskan kembali, dia menyatakan kembali apa yang patut dicakap, yang dulu dia senyapkan. Lalu apa dia kata? Allah kata apa? Faulaika atubu alaihim. Inilah orang yang aku terima taubat. Ini betul-betul taubat. Bukti dia taubat tu lah dia. Wallahu akbar. Kemudian wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nampak tak? Itu yang Allah nak, 3 step ni. Taubat, mantapkan diri dengan ilmu. Lalu apa tujuannya mantapkan diri? Bayanu, untuk sampaikan. Betul? Setuju tak? Jadi kita kena buat apa? Mantapkan diri dan nak buka mulut, sampaikan.
Betul tak? Sebab kita tak nak termasuk orang yang apa? Berbunyikan kat mana? Jadi kat mana? Belakang. Dah tahu dah. Summa tawallaitum. Kan? Apa dia? Pertama tahu taubat ni dia diikrar akui dosa dia, dia tahu dan dia tak akan ulangi lagi. Kemudian dia islah diri dia lah. Kemudian sampaikan. Okey. Kemudian jadi ini perangai siapa ni? Ni golongan ni lah. Apa maksudnya mereka berpaling? Satu ada yang dia ada 3 golongan. Satu yang berpaling ni, tawallai ni, satu melanggar melanggar perjanjian Banyak perjanjian dilanggar. Antaranya yang famous perjanjian hari Sabtu, penduduk Ailah, nanti ayat selepas tu. Itu pun nanti itu pun sama. Antaranya perjanjian hari Sabtu tu, ataupun perjanjian apa? Perjanjian sebenarnya kita bila dapat perjanjian, antaranya perjanjian mereka adalah tubayyinu linnas, untuk sampaikan. Cuba tengok surah 3:87. Ni perjanjian ni. Perjanjian dia. Tiga 187. Apa perjanjian ni? Antaranya ni. Banyak perjanjian, tapi ini antara perjanjian yang besar. Demikian juga perjanjian ini juga adalah kepada umat Islam kita. Nanti kita tengok apa perjanjian kita. Okey. Ya Allah kata apa? Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil ikatan janji terhadap orang-orang yang ada ilmu, yang diberikan pedoman ni, kitab Allah, Quran, Taurat, Injil. Itu dululah. Apa perjanjian dia? Apa? Hendaklah la tubayyinunnahu linnas. Hendaklah kamu sampaikan ajaran kebenaran ni pada manusia supaya orang semua dapat masuk syurga. Tapi kita buat apa? Faham tak? Betul tak? Jadi wala taktumu, jangan sembunyikan. Jelas tak ayat ni? Ya Allah. Satu, perjanjian pertama, kita sendiri tak hiraukan langsung perjanjian pun. Itu memang masalah besar agak. Mula-mula sekali dah habis dah kat situ. Kalau dah tahu pula perjanjian, buat apa? Tak sampaikan pula. Banyak tak benda kita nak kena tangani sekarang bila kita faham ni? Banyak. Step tu banyak. Satu yang tak ambil tahu perjanjian langsung pun ada. Pun dah masalah dah. Dah ambil tahu perjanjian pula. Tak? Macam mana? Mana mungkin ia akan sampai macam apa yang dahulunya pernah sampai Islam tu? Mana mungkin? Habis. Terkubur begitu saja. Jadi begitulah. Akhirnya Allah kata apa? Apa mereka buat? Fanabazuhu wara'a. Nampak? Bila seseorang itu dia tak sampaikan, sebenarnya dia juga sedang letak kat mana? Uish. Siapa tu? Faham? Jelas dah? Ya Allah. Kita bimbang, kita takut. Jadi fanabazuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi samanan qalila. Dan dia semata-mata apa? Dia nak beli yang harga yang murah, dunia yang murah ni. Sebab ada kepentingan, di depankan kepentingan dia dan di belakangkan kewajipan dia. Betul tak? Di depankan kepentingan nafsu dia, di belakangkan kewajipan akhirat dia. Dia wajib untuk selamatkan diri daripada apa? Api neraka. Dan juga siapa dia wajibkan? Selamatkan keluarga dia dan masyarakat dia semua. Wajib. Itu tugas dia. Kan? Cara dia dengan sampaikan lah.
Allah kata apa? Qu anfusakum. Itulah amanahnya. Qu anfusakum. Ayat berapa tu? 66:6. Habiskan ayat ni dulu. Fanabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fabi sama yash. Amat buruklah apa yang mereka sedang bisneskan. Bisnes ni bisnes yang buruk. Nak bisnes baik, bisnes yang betul-betul dengan Allah. Jadi demi kepentingan bisnes sementara ni, mereka sanggup letakkan kat belakang akhirat dia. Sedangkan amanah kita semua apa? Allah kata apa? Buka surah 66. Ni tadi surah, saya tulis sini surah 2 ayat. Sebelum tadi surah 2 ayat berapa? 159, 160. Kemudian surah 3 187. Kemudian surah 66 ayat 6. Ini. Ni amanah semua manusia. At-Tahrim ayat 66. Faham dah maksud berpaling bila kita dah korek, rupanya aku pun termasuk berpaling juga. Kita tak ada betul-betul. Okey. Apa Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman. Apa dia? Jaga. Apa dia? Cari jalan supaya kamu tak kena langsung api tu. Percikan api sikit neraka tak kena. Diri kamu sendiri dan jangan kita letak ahli keluarga tu. Ahli ni luas. Ahlikum ni bagi saya ada anak isteri kan. Itu keluarga dan kita ada orang yang di bawah kita juga. Contohnya murid-murid ni. Termasuklah ahli juga. Bagi pemimpin, keluarga dia bukan rakyat. Dia kan kita sebut keluarga apa? Baru-baru ni. Jaga semua. Ikut kepada masing-masing punya ruang lingkup diameter dia punya di bawah dia. Itulah keluarga. Faham? Wajib untuk kita jaga semua daripada kena apa? Api neraka. Itu. Dahsyat ni. Amanah itulah dia. Cara dia apa tadi? Perjanjian tadi apa? Hendaklah kamu jelaskan kebenaran pada siapa? Nas, semua manusia. Jangan bunyikan. Manusia simpan ke sembunyilah. Simpanlah. Dah belajar-belajar, okey, simpan sendiri. Faham? Reaksi minda ataupun kata apa kan? Window learning. Kan? Tengok tak boleh apa-apa pun. Shopping kan? Belajar. Okey. Boleh tak? Tujuan dia untuk faham? Islah semua benda. Itu praktik ilmu. Betul tak? Jadi tu Allah kata kat sini kita kena jelas benda ni. Sebab tu Allah kata dalam ayat lain lagi. Sokongan ayat ni, kenapa kena jaga bahan bakar kita ni? Kenapa kita kena jaga penjaga ni? Sebab cuba tengok ayat sambung ayat 66 tu. Kenapa kita kena jaga? Allah bagi tahu dia punya sebab. Kenapa kamu kena jaga sangat daripada ni? Dia tak sama yang lain. Kamu jaga yang lain tak sama dengan kamu jaga yang ni. Apa dia? Sebab waquduhan nasu wal hijarah. Sebab bahan bakarnya sendiri kamu dulu. Dia letak batu dulu ke manusia dulu? Jadi mana yang utama dia punya bahan utama? Bahan manusia. Jadi lebih mana ya kemungkinan besar ramai yang akan jadi bahan bakar ke atau tak? Mestilah ramainya arang tu. Kalau kita beli arang, majoriti arang tu akan jadi bahan bakar ke atau akan jadi perhiasan? Betul tak? Kan? Arang tu memang tugasnya untuk beli bahan bakar, tapi ada juga jadi tempat untuk letak pokok orkid kan. Tapi majoriti lah arang tu, bila dia jadi utama dia adalah bahan bakar, selalunya mana yang dia akan banyak jadi? Tentulah bahan bakar. Jadi sekarang Allah kata manusia dulu, maknanya banyaknya itulah. Sebab tu Allah kata jagalah, jaga. Faham?
Dia begitu. Jadi kan ayat lain apa Allah kata kan masuk ayat lain payah pula kan, banyak ayat nanti. Ada ayat lain kata banyak daripada katsiran minal jinni walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami pasti akan penuhkan jahanam. Memang ramai jin dan manusia, ramai yang masuk syurga. Faham tak? Jadi kita nak yang sikit tu. 709. Tak apalah, tengok ayat ni lah. Jadi tu satu. Sebab memang bahan bakar neraka tu, pertama dia punya apa dia? Manusia. Kemungkinan besar takut kamu termasuk. Jadi cara dia apa? Jaga diri kamu. Sedangkan Nabi juga bagi harapan apa dia? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku memang pasti dicipta untuk dapat syurga. Itu satu. Illa man aba. Cari siapa yang memang tak nak masuk syurga. Kan? Itu siapa? Siapa yang ikut aku apa kau bawa, dia nak masuk syurga. Siapa yang tak nak peduli, membelakangkan, itulah orang yang nak masuk neraka. Jadi kedua apa dia? Alaiha malaikatun gilazun syidadun. Ini masalah besar lagi. Kat penjara, dalam penjara itu dah duduk 10 tahun, dia kawan dah dengan, dia dah kawan dah dengan warden silap boleh bagi apa? Bagi rokok lagi kan. Faham tak? Penjara dunia ni. Tapi kat sini Allah kata penjaga ni siapa? Malaikatun, sifat dia dua. Apa? Ghilaz ni bengis, dia punya muka je tengok pun dah boleh gerun dah. Syidadun, dia punya ni tindakan dia, pukulan dia dahsyat. Ni ekspresi dia, dia punya apa, penampilan je pun dah bengis. Syidad ni kerasnya dia punya hentaman apa saja dia bagi. Kan? Lalu la ya'sunallah, dan tidak sekali-kali akan derhaka engkar sikit pun. Ma amarahum. Jadi kalau dia pukul, dia punya kekuatan pukulan tu 100%, 100% lah. Kita kalau kat dunia ni penjaga dia, kalau dia rotan tu, dia tak akan sama. Bos dia suruh pukul kuat-kuat macam ni, dia kadang-kadang kesian pula, slow sikit lah. Dia, itu pun tak sama level dah. Yang ini apa? Sama je. Pecah usus, pecahlah usus. Macam tu kan? Habis semua. Jadi wa yaf'aluna ma yu'marun. Inilah sebab tu kita kena lebih jaga yang ni. Dalam surah 8, sokongan ayat ni tadi. Ini amanah saya nak kata tadi, amanah paling utama kita adalah menjaga kita, diri dan ahli keluarga daripada kena azab Allah. Itulah amanah paling besar sekali. Surah 8 ayat 8. Al-Anfal. Ada tak? 27-28. Ni cerita dia ni lah amanah. 8, 27, 28. 8, 27, 28. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan khianati Allah dan Rasul. Perjanjian tadi tu, khianati perjanjian tadi. Dan kamu khianati apa? Amanah-amanah yang diberikan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu dah tahu dah. Allah kata apa? Wa alamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahawasanya harta kamu dan anak-anak kamu adalah apa maksud fitnah? Fitnah ni ada banyak makna ni. Ujian. Contohnya ni, saya buat ayat. Dia ada satu perkara yang selalu kita fitnah dia. Setiap perkara yang sifat dia perlukan peleburan, kan? Kita kena fitnah dia. Antaranya emas. Sebab tu kalau kita nak emas ni, nak tengok emas tu tulen ke tak apa, leburkan kan? Baru dia keluar kan mana yang tinggal yang tulen kan, baru tahu.
Sebab tu kita kata apa? Fatan. Contohnya ayat ni, fatan tu az zahaba. Aku telah fitnah zahab, maknanya apa? Aku telah leburkan, panaskan emas tadi. Supaya kita tahu emas ni tulen ke tak. Faham? Jadi begitu. Jadi makna fitnah ni asalnya makna uji. Diuji dengan apa antaranya? Kepanasan, pembakaran tu. Sebab tu antara masuk azab Allah dalam neraka adalah fitnah juga. Jadi siapa yang tidak bersedia untuk difitnah sini, dia tak lepas fitnah dunia, dia akan difitnah nanti di apa dia maksud dia? Dia akan dilebur dalam. Faham? Takut tak? Sekarang ni biar kita berlaku peleburan sekarang dulu untuk menulinkan emas ke kita ni atau tidak. Faham? Itu maksud dia. Apa alat untuk dileburkan tu kat sini? Untuk dapat yang hebat yang tulen tadi? Harta dan ni anak kamu tu. Cara dia apa? Gunakanlah untuk apa? Kepada benda yang tulen apa dia? Akhirat tu. Baru selamat, barulah aslinya nanti. Faham? Nampak tak bahasa ni? Itu maksud dia. Jadi kita sekarang ni umpama sesuatu emas yang sedang dileburkan, nak tengok kita ni tulen ke tak. Iman kita sekarang dileburkan supaya tengok yang tinggal nanti, itulah hasil. Sebab itulah Allah kata dalam surah lain, wal asri. Demi bukan masa sebenarnya, asri. Asri mana apa? Kalau kita selalu minum apa? Delima kan? Bawa delima, bawa oren. Oren apa? Perah tu. Itu nama dia asir. Jus nama dia asir. Kenapa asir? Sebab jus ni kita nak perah, nak makan yang tu ke nak makan air tu? Air tu je. Yang hampas ni Jadi ingat kita ni hampas nanti. Semua ni hampas. Yang tinggal kita nanti adalah amalan. Itu asir umpama perahan. Nak tengok amalan tulen ke tak? Tulen, yang tinggal itu. Kita nanti ni kena makan ulat je semua. Kan? Duduk nanti. Tak ada dah. Dan akan tukar yang lain dah. Kalau dalam syurga Allah bagi yang solid punya tubuh. Cantik punya. Jangan bimbang lah. Confirm cantik. Handsome mesti. Azam mesti handsome punya. Dapatkan syurga dulu semua. Confirm punya. Jadi sekarang ini hanyalah apa? Untuk difitnah. Dia nak diuji ni. Sekarang ni kita buat apa? Supaya tulen tak ni pemberian awal ni kita gunakan untuk dia, ataupun sebenarnya tak tulen iman kita. Faham tak? Itulah nama dia fitnah. Seumpama emas tadi tu. Jadi sekarang ni antaranya apa? Harta kamu dan anak kamu juga begitu umpamanya. Lalu apa dia? Ayat tu. Wa annallaha indahu ajrun. Nampak tak? Dan hasilnya ni kat mana? Ingat, di sisi Allah nanti menanti ganjaran yang cukup besar. Itu dia. Okey. Jadi itu cerita tentang tawallaitum. Bermakna apa? Berpaling, iaitu menyembunyikan. Antaranya menyembunyikan kebenaran. Jadi yang ini kita kena Uljima. Itu surah 7 179. Walaqad zara'na di jahannama, surah 7 179 ni. Ku anfusakum ni kan. Ni 7 179. Dia akan kan ni nama dia cross check ni Quran. Dia akan apa? Saling mengikat tak? Makin kuat tak? Dia macam kita tenun kan. Makin kuat ikatan bila kita tengok ayat dengan ayat, penerangan di antara ayat-ayat. Itulah tadabbur. Okey. Apa lagi? Jadi summa tawallaitu mim ba'di zalik. Sikit lagi. Kenapa ni mim ba'di zalik ni maksud dia apa? Dari sesudah itu. Apa makna dia? Jadi makna dia selepas itu, maknanya benda yang selepas kamu ikrar perjanjian, selepas kamu dapat lihat mukjizat, selepas kamu
Apa lagi? Diselamatkan. Inilah cerita pasal mereka tu. Kita juga berbanding. Selepas kita boleh cakap, ni sekarang ni relate kat kita pula. Selepas kita dapat dapat kemudahan macam-macam kan. Kita membesar dengan sihat, Allah bagi kita umur panjang, kita berpaling lagi. Selepas kita, Allah bagi apa nikmat paling besar? Fadlullah itu Islam. Dan kita dapat manfaat daripada agama Islam tu sendiri yang sifatnya menjaga umat dia. Kan? Tu semua tu. Tu maksud dia. Kita juga boleh relatekan macam tu. Kemudian kamu berpaling pula, kamu senyapkan je, diamkan saja kehebatan agama kamu ni. Tak patutlah. Min ba'di zalik. Li falaula fadlullah. Lalu Allah kata kalaulah, bukan kerana apa? Kurniaan daripada Allah. Apa makna fadlu ni? Fadlu ada dua makna. Satu, ziyadah. Ziyadah, tambahan. Tambahan. Yang kedua, ihsan. Kan khair. Khair, kebaikan. Ziyadah wa khair. Ziyadah ni maknanya lebihan, tambahan. Allah sentiasa beri lebihan sebenarnya kat kita. Sentiasa. Bahkan pada siapa saja Allah sentiasa beri lebihan. Ziyadah, fadlu ni. Antaranya kepada Bani Israel. Ni lah Allah kata, wa inni faddaltukum 'alal alamin. Allah lebihkan mereka ni istimewa daripada umat-umat yang lain dulunya. Demikian juga kita di negara kita, Allah selalu tak bagi lebih kepada yang lain. Lebihan juga kan. Orang lain tengok macam mana. Sebab tu kita ni sekarang ni baru merdeka kan. Dah berapa tahun kita merdeka? Lama tak? Pernah baca sirah Nabi tak? Tentang bangsa Arab? Pernah? Rahim Maktum ke? Dan tahu dia orang tu Jurhum dengan Adnan ni lah, bangsa yang duduk kat Mekah. Mereka duduk di situ selama 20 abad. 20 abad berapa lama? Cuba kira. Satu abad berapa? Maknanya berapa tahun? 2000 tahun. Mereka duduk dengan aman. Tapi akhirnya Jurhum, apabila ada masuk satu nama Khuza'ah masuk, Jurhum terpaksa keluar. Itu dah berada di tempat dia berapa? 2000 tahun pun boleh hilang. Kita baru berapa? Tapi jangan sangka kalau kita tak jaga, faham? Orang tu dah duduk 2000 tahun pun boleh get out daripada tempat dia. Jadi kita bayangkan kalau kita tak syukur, bila-bila masa Allah boleh maknanya Alhamdulillah. Sebab tu kita kena jaga agama. Ini kurniaan, kita kena syukuri. Contoh, dah pakai dua suku dah sambung ayat 16, surah 16 ayat 112. Kita tak nak begini. Ni kurniaan Allah. Allah dah bagi banyak. Satu masa Allah tarik, kita akan surah 16 ayat 112. Syukur. 16 112. Jangan hilang nikmat-nikmat yang Allah bagi ni dalam kita boleh mudah untuk sampaikan, tapi kita biar je, kita abaikan, kita tangguh-tangguhkan sampai nanti satu masa berubah, kita tak ada lagi nikmat yang macam kita boleh sekarang. Kan? Payah. Kan? Kita bebas, kita boleh, tapi kita tak ambil kesempatan, peluang tu untuk, faham tak? Gunakan masa ni. Kan? Untuk baiki urusan, rugilah. Nanti tak ada peluang, habis kita. Tengok Allah kata dalam ayat ni apa dia? Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Tengok.
Allah buat perumpamaan satu negeri yang aman, yang tenang. Datang rezekinya di sepanjang masa, dari setiap tempat. Orang kata kita ni cucuk kayu je tumbuh, kan? Begitu. Lalu apa berlaku? Fakafarat bi an'umillah. Lalu mereka ingkar, mereka berpaling daripada nikmat-nikmat ni. Mereka tak nak guna, tak nak sampaikan, tak nak kongsikan nikmat. Antaranya apa? Hidayah yang mereka ada, petunjuk dia ni. Inilah sumber kepada keberkatan tu, kan? Satu tempat tu Allah kata apa ni, tentang ni nikmat ni? Surah 7, simpan ni. Kita gabung dengan surah 7 ayat 96. 7:96. Simpan surah ni dulu, nanti buka balik. 7:96. Allah kata apa ni? Ayat 96, atas sekali. Sampai 12.30 ke boleh ke? Dia nak masak ke apa kan, lambat. Hari ni hujan pun sejuk je kan. Alhamdulillah. Isu. InsyaAllah kita sejuk mudah-mudahan. Yang ayat dia apa? Walau anna ahlal lau ni mana syarat ni, syartiyah. Kalau, tapi kalau tak buat ni tak dapat lah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk semua negeri tu beriman dan bertakwa, takutkan azab Allah semua sekali, apa Allah kata? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kami akan buka di atas mereka keberkatan dari langit dan bumi, semua berkat. Walakin kadzabu, tetapi mereka sering mendustakannya. Lalu kami pun fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Lalu kami Allah kurangkan, hilangkan nikmat-nikmat tu. Allah seksa dengan macam-macam bentuk. Tengok kita hari ni kan, siksaan ni bukan dalam bentuk musawwir, apa boleh lihat ni. Tapi siksaan paling dahsyat sekali adalah siksaan mana? Ni, hati. Antara bentuk siksaan yang paling dahsyat adalah Allah tutup hati manusia ni. Nanti kita tengok Yahudi ni, akhirnya Allah seksa dia jadi apa? Kunu kiradatan khasiin. Badan manusia, hati macam kera, contoh. Itu penyiksaan paling dahsyat sekali. Betul tak? Kan? Badan manusia tapi perangai macam bukan manusia. Ini satu penyiksaan ni. Nampak okey je, nampak pembangunan hebat, tapi rupanya di bawah adalah kera-kera sahaja. Itu penyiksaan tak? Penyiksaan tak? Kan? Material sangat-sangat hebat ni, tapi rupanya penghuninya hanyalah umpama kera-kera sahaja. Macam mana tu? Kera ni tahu malu tak? Tak tahu malu, malu hilang masyarakat. Betul tak? Itu penyiksaan tu. Faham? Tu baru betul penyiksaan lebih dahsyat daripada penyiksaan dalam bentuk banjir ke apa ke. Sebenarnya itulah jauh lebih dahsyat lagi. Jadi kita, bentuk kita macam itulah. Orang lain kena itu kan. Kita kena fikirkan. Jadi balik pada surah tu 6 ayat 112. Lalu mereka ingkar, kufuri dengan nikmat-nikmat Allah ni. Apa berlaku? Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Lalu Allah pun menimpakan mereka rasa apa? Kelaparan dan wal khauf. Nampak? Ini satu bentuk penyiksaan dalaman. Yang lebih seksa daripada luaran ni. Bima kanu yasna'un, disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi janganlah kita menyembunyikan, berpaling daripada apa yang telah kita janjikan setiap hari untuk jadi manusia yang bersyukur dengan nikmat Allah, dengan menyampaikannya atas apa yang kita ketahui ni. Jadi betul Allah kata, kalaulah bukan kerana nikmat Allah, Allah berikan mereka ni, berterusan Allah bagi kurniaan berlebihan, yang sepatutnya mereka taklah layak, tak layak. Bila sebut lebihan, tambahan, sepatutnya boleh nak bagi, boleh tak nak bagilah. Tak layak pun dapat, tapi Allah bagi. Yang kedua, warahmatuhu, dan rahmatuhu. Apa ni? Jadi rahmat ni maksudnya
Antaranya keampunan Allah, Allah ampunkan. Keampunan, Allah terima taubat. Itu maksud dia. Maghfirah. Keampunan Allah lebih besar lagi daripada kemurkaan dia, rahmat dia. Dan apa lagi? Allah tak azab. Allah tak azab mereka secara serta-merta. Apa yang kedua? Rahmat ni tidak azab serta merta lah. Antara makna dia. Kalau tak kerana dua ni, iaitu apa? Allah tak bagi mereka lebihan, Allah muliakan, Allah bagi apa? Mana salawat semua kan? Macam apa yang juga kita boleh dapat lah kat sini. Tak sama. Kita tengok, cuba kita buat perbandingan kita dengan yang syukuri. Dan juga Allah tak bagi apa? Azab serta Allah sentiasa buka pintu keampunan kepada hamba-hambanya. Lakuntum minal khasirin. Pastilah kamu termasuk golongan yang rugi. Kamu ni untung sebab ada dua ni lah. Sentiasa kita boleh untung, masih boleh ada peluang untuk beruntung selagi mana Allah beri dua, apa dia? Fadlullah wa rahmah. Kalau dua-dua ni Allah tarik, semua rugi, tak ada dah. Kita untung sebab sifat Allah dua ni. Sentiasa Allah buka. Maka kita kena syukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan buat apa yang Allah, usaha buat apa yang Allah redha. Kita tutup dengan doa syukur. Husran ni ada ayat dia kan? Itu tak apa, kita bincang nanti seterusnya lah. Tutup dengan ayat surah 27 ayat 19. Syukur. Doa macam ni Doa ni termasuk juga praktik kita ilhamkan diri kita untuk capai apa yang kita doakan ni. Surah 27 ayat 19. Ni doa ni boleh hafalkan. Dia ada satu lagi doa yang sama. Surah 46 ayat 15. Doa syukur ni. Doa syukur. Surah 27 19, surah 46 ayat 15 amalkan, fahamkan doa ni. Kita ambil yang ni lah, yang 19 ni. Okey, apa ayat dia? Fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu Nabi Sulaiman tergelak, tersenyum melihat ucapan Ratu Semut tadi. Yang tentu nikmat yang besar baginya. Wa qala, apa dia doa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Apa auzi'ni ni? Auzi'ni ni aku masuk kurnian, tapi sebenarnya maksud dia auzi'ni maknanya tahan diri. Faham? Bendunglah diri aku daripada lupa diri. Itu maksud. Sebab bila kita dapat kan, kita dulu kita betul tak? Kita satu masa kita berangan-angan nak dapat satu benda. Dan kita, kalau saya dapat ni, ya Allah, saya akan buat sekian-sekian. Betul? Itu masa sekarang tak dapat. Tapi bila dah dapat, selalu lupa ke atau ingat balik? Lupa. Ni kita mesti, ya Allah, auzi'ni. Tahanlah aku daripada aku terlupa yang itu maksud dia. Auzi'ni tu bagi benteng, bagi satu kekuatan supaya kita tak terlupa dengan nikmat yang banyak tadi. Itu maksudnya. Rabbi auzi'ni an ashkura matakallati an'amta alayya wa ala walidai wa ni. Dan supaya aku supaya a'mala, aku dapat buat amalan yang soleh. Yang mana sifatnya? Amal soleh tu yang engkau suka. Nampak tak? Jadi pastikan kita buat, dahulukan apa yang Allah suka supaya akhirnya kita selari. Cari sesuatu yang Allah suka. Nak lihat yang Allah suka. Fikirkan, mata aku tadi tengok ni, Allah suka ke tak? Ke aku dia yang suka? Syok sendiri je ke? Faham? Semua benda. Saya nak makan ni, kan? Ni kalau betul-betul ni Nabi ada, dia suka tak ni kita buat? Ataupun tak?
Fikirkan semua benda tu. Itu doa ni untuk ilham itu. Jadi dan kemudian wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku dengan rahmat engkau. Apa maksudnya? Dapat orang yang diampunkan Allah, yang Allah Ta'ala azab. Masukkanlah aku daripada kalangan orang yang engkau ampunkan dan tak kena azab langsung. Dan seterusnya, fi ibadikas solih, bersama dengan hamba-hamba engkau yang soleh. InsyaAllah. Jadi itulah jelas kita faham berpaling ini rupanya apa antaranya. Ada nikmat Allah ni kita abaikan, antaranya tak menyampaikan, tak ambil peduli, tak praktikkan dia. Itu termasuk juga berpaling daripada perintah-perintah. Sedangkan apa, kita sentiasa berada dalam kebaikan. Sebab apa? Sebab sifat Allah ni apa? Allah beri kurniaan dan rahmat. Kalau tidak, kita memang tak memiliki apa-apa pun. Kalau tidak, kita pasti rugilah kuntum minal khasirin. Jadi ingatlah itu. Kalaulah tak saya ni dapat berada macam ni hari ni, contohnya kita ni dapat kedudukan apa-apa ke, ini semualah kurniaan Allah dan rahmatnya. Kalau tak kerana dia, saya ni tak ada apa-apa. Itu kena ingat supaya kita sentiasa syukur. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.